Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sejambak kasih seharum kasturi buat saudara penerajuk acara. Kombinasi hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan detik waktunya, dan tidak dilupakan hadirin hadirat pemangkin revolusi ummah. Pinang muda dibelah dua, anak burung mati diranggah. Terimalah maudhu syarahan saya, punca kehancuran perpaduan ummah. Warga Dewan yang budiman, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, kehancuran dapat didefinisikan sebagai perihal hancur, kebinasaan dan kemusnahan. Frasa perpaduan ummah pula dapat ditaarifkan sebagai seluruh kelompok manusia, termasuklah daripada kalangan bukan Islam. Walau berbeza agama dan fahaman, namun mereka diajak untuk bernaung di bawah Islam yang adil dan bersikap rahman kepada seluruh alam yang menjadi tujuan kerasulan akhir zaman. Secara intihak, punca kehancuran perpaduan ummah dapat difahami sebagai sesuatu perkara yang menyebabkan punahnya permuafakatan atau kesatu paduan dalam kalangan masyarakat. Sidang Dewan yang dimuliakan, pragmatik pertama saya pada hari ini berkisarkan politik dan agama. Seperti yang kita sedia cakna, kedua-dua aspek ini merupakan tunjang utama dalam pentadbiran sesuatu negara yang secara tidak langsung memberikan impak yang besar terhadap perpaduan ummah. Memetik titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dalam titah baginda di Majlis Wacana Perpaduan Ummah pada tahun 2013. Baginda bertitah, kita dapat melihat kehancuran ummah apabila orang Islam sesama sendiri berebut kuasa dan jawatan politik dengan menggunakan nama agama. Dalam senario ini, umat Islam akan terbahagi kepada banyak kumpulan yang berbeza ideologi dan fahaman yang menyebabkan perpecahan ummah. Marilah kita mengimbau kembali tragedi hitam 13 Mei 1969 yang berpunca daripada pergolakan politik yang telah mengorbankan sebanyak 428 nyawa tidak berdosa yang harus dijadikan pengajaran oleh generasi harmoni kini. Firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggungjawabmu ke atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanya terserah kepada Allah, kemudian Allah lah yang akan menunjukkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Hadirin hadirat pewaris bangsa, pragmatik saya yang kedua, polemik rasuah. Rasuah merupakan sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran atau menegakkan kebatilan. Dalam konteks perpaduan ummah, dapat saya kaitkan dengan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511. Bagai gunting dalam lipatan, inilah perumpamaan yang diberikan oleh tokoh warisan kebangsaan Dato' Arifin Saad merujuk kepada kesan negatif rasuah. Katanya lagi, gejala ini harus ditangani habis-habisan bagi mengelakkan perkara sedemikian daripada berulang kembali. Sudah terang lagi bersuluh, sejarah sendiri telah membuktikan betapa besarnya implikasi negatif rasuah terhadap perpaduan ummah. Dasawarsa ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah merekodkan sebanyak 851 kes rasuah di Malaysia pada tahun 2021
yang kian parah. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajiyah wal murtashi. Yang bermaksud laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin hadirat berwawasan, pragmatik ketiga saya, dadah perosak bangsa. Dalam farmakologi, dadah merupakan bahan kimia yang digunakan dalam perubatan yang menghasilkan kesan biologi. Akan tetapi, dadah boleh menyebabkan khayal dan ketagihan sekiranya diambil secara tidak terkawal. Persoalannya, apa kaitannya dadah dengan punca kehancuran perpaduan ummah? Peristiwa Perang Candu yang berlaku di negara tembok besar China pada tahun 1839 menjadi satu iktibar yang jelas akan bahana dadah dan kesan negatifnya terhadap ummah. Rosak nilai perpaduan masyarakatnya, musnah jati diri anak watannya, runtuh empayarnya yang utuh kerana disebabkan najis dadah durjana. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Sidang intelektual. Sebagai natijah daripada wacana ilmu kita pada hari ini, ummah yang gemilang dapat direalisasikan melalui pemikiran Islam kepada ketamadunan dan peradaban ulung, berteraskan iman dan takwa serta paradigma yang telah dibawa oleh Al-Quran dan As-Sunnah sejak sekian lama lagi. Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan menyeru rakyat Malaysia bersama-sama kita menggembleng tenaga serta buah fikiran dalam membentuk ummah yang berkualiti dan berfikiran kelas pertama. Janganlah kita bersikap bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing dengan mengharapkan satu pihak sahaja bagi menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi ummah marca pada ini. Indah mawar kembang bersemi, izinkan saya mengundur diri. Dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.